Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya, malah sama-sama kita merafakkan kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan nikmat dan rezekinya yang tidak terhingga. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia dalam slot tafsir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dikasihi Allah, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-47 insya-Allah. Pada kali ini kita akan menyambung perbincangan mengenai pentafsiran ayat ke-50 dan ke-51 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuku adhabal hariq. Dhalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bizallamin lil abid. Maksudnya, dan amatlah ngerinya kalau engkau melihat, wahai orang yang memandang, ketika malaikat mengambil nyawa orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasalah kamu azab seksa neraka yang membakar. Azab seksa yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-50 dan ke-51 surah Al-Anfal ini menghuraikan keadaan pasukan kaum musyrikin yang telah tewas di dalam peperangan. Ayat ini seakan-akan memberi gambaran seksaan yang diterima oleh kaum musyrikin tersebut dengan dipukul muka dan belakang mereka oleh malaikat sebagai sedikit contoh seksaan neraka kepada mereka. Sekiranya peristiwa itu dapat dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, pastinya ia adalah suatu pemandangan yang mengerikan dan tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Ibnu Ashur rahimahullah menyatakan, walaupun peperangan Badar ini telah berlalu, namun pada permulaan ayat ke-50 ini menggunakan lafaz tara yang merupakan kata kerja masa kini dan tidak digunakan ra'aita sebagai kata kerja yang telah lalu. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian tersebut sebagai sesuatu yang masih segar dan seakan-akan dapat dilihat di hadapan mata ketika ayat ini diturunkan. Apabila lafaz yang digunakan adalah kata kerja masa kini, ayat ini juga dapat difahami sebagai gambaran kematian setiap orang kafir dan menunjukkan seksaan itu terus-menerus terjadi sekarang dan akan datang. Kandungan ayat ini dapat difahami maksudnya berdasarkan makna zahir ayat itu sendiri, iaitu memukul muka dan belakang mereka, atau dapat juga dimaksudkan dengan orang kafir itu sepenuhnya telah dikuasai oleh para malaikat dan mereka telah diperlakukan dengan buruk dan mendapat penghinaan yang besar.
Ayat ini turut menunjukkan bahawa sebenarnya ramai malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa. Tetapi mereka di bawah pimpinan satu malaikat, iaitu Israel. Secara jelas di dalam surah Al-An'am ayat 61 telah menyatakan bahawa malaikat ini bilangannya ramai. Wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya. Dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal, malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan, sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil nyawanya oleh utusan kami, iaitu malaikat, sedang malaikat itu tidak cuai dalam menjalankan tugasnya. Sina pendengar yang dirahmati Allah, dalam mentafsirkan ayat ke-50 surah Al-Anfal, Hamka di dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar menyatakan, kaum musyrikin yang tewas itu bukan hanya setakat mati sahaja, tetapi akan bersambung seksaan di akhirat dengan malaikat menyambut kedatangan mereka dengan cemeti, penyebat, lalu memukul muka-muka mereka yang tidak pernah menyembah Allah tetapi menyembah berhala. Mereka juga akan dipukul di bahagian belakangnya, iaitu punggung, yang memikul banyak dosa. Di dalam peperangan Badar, 70 orang musyrikin telah tewas dan mati dalam kesesatan. Sedangkan di kalangan muslimin sebanyak 14 orang yang mati, tetapi mati dalam keadaan mulia, iaitu mati syahid. Oleh itu ayat ini menyuruh kita untuk memerhati dan merancang bagaimana penghujung kematian yang kita kendaki, kerana kematian itu hanya sekali. Maka hendaklah kita mati dalam iman dan jangan mati dalam mempertahankan kekufuran dan kemaksiatan. Hamka dalam mentafsirkan ayat ke-51 menyatakan bahawa lafaz yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Itu merupakan sambungan kata-kata malaikat ketika kaum musyrikin diberikan azab dan seksaan. Azab yang mereka terima itu tidak lain tidak bukan adalah disebabkan perbuatan mereka sendiri dan bukan kesalahan orang lain. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Menghukum orang yang tidak bersalah itu adalah suatu kezaliman dan zalim adalah mustahil bagi Allah. Muslimin, muslimat yang dimuliakan. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam kitabnya Tafsir An-Nur menerangkan bahawa seandainya manusia dapat melihat saat para malaikat mencabut nyawa orang kafir itu, pasti mereka akan melihat dalam keadaan hairan dan tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Para malaikat itu memukul muka dan punggung orang kafir dengan pemukul besi sambil mengatakan, rasakanlah azab neraka yang pedih ini. Azab untuk mereka itu adalah disebabkan perbuatan buruk mereka sendiri yang mengingkari Allah dan Rasulnya serta telah berbuat zalim. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menganiayai seseorang hamba kecuali pada sesuatu dosa yang mereka kerjakan. Di dalam kitab tafsir Nurul Ihsan, karangan Haji Muhammad Sa'id Umar menyatakan bahawa keadaan orang musyrikin itu dipukul muka dan belakangnya dengan tongkat besi oleh malaikat. Lalu malaikat mengherdik mereka dan memberikan azab neraka, lalu mereka akan melihat kerajaan yang besar, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka diseksa disebabkan perbuatan mereka sendiri yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya yang tidak berbuat dosa. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-50 dan ke-51 surah Al-Anfal. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-50 dan ke-51 surah Al-Anfal ini menjelaskan kepada kita bahawa betapa ngerinya ketika para malaikat mengambil nyawa orang kafir musyrikin dengan cara memukul muka dan belakang mereka sambil para malaikat berkata, rasakanlah kamu dengan azab seksaan neraka yang membakar. Azab seksaan tersebut ditimpakan ke atas orang kafir musyrikin disebabkan kerana perbuatan mereka sendiri, iaitu melakukan kekufuran, kemungkaran, dosa dan maksiat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sesekali berlaku zalim kepada hamba-hambanya, tetapi
manusialah yang berlaku zalim ke atas diri mereka sendiri dengan memilih jalan kufur, ingkar dan derhaka kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ke-50 dan ke-51 surah Al-Anfal ini memberikan keinsafan kepada kita bahawa betapa dahsyatnya azab siksaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditimpakan kepada manusia yang kufur, ingkar dan derhaka kepadanya. Apabila manusia mengundang kemurkaan Allah dengan melakukan kekufuran dan larangannya, maka bersedialah untuk menerima azab siksaan yang berat daripada Allah, sama ada di azab di dunia maupun di akhirat, ataupun kedua-duanya sekali. Ayat ke-50 dan ke-51 surah Al-Anfal ini juga memberikan pengajaran kepada kita supaya sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah serta menjauhi larangannya supaya mendapat redha dan rahmat daripada Allah, diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat serta dikurniakan ganjaran syurga. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah At-Taghabun ayat ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam' dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ingatkah ketika Allah menghimpunkan kamu pada hari perhimpunan untuk menerima balasan, maka itulah hari di mana masing-masing nampak kerugiannya. Dan ingatlah sesiapa yang beriman kepada Allah dan melakukan amalan soleh, nescaya Allah akan mengampunkan dosanya dan memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Demikian itulah kemenangan yang besar. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang yang kufur kepada ayat keterangan kami, maka kami akan membakar mereka dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka hangus dibakar, maka kami akan gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasa azab siksaan itu secara berulang-ulang kali. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlan nari azaban mallahu na'lan wa syirakan min narin yaghla minhuma dimaghuhu kama yughlil mirjala ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaba. Penduduk neraka yang paling ringan azab siksaannya dalam neraka ialah seseorang yang memakai dua kasut neraka yang memiliki dua tali. Kemudian otaknya mendidih kerana berasa sangat panas sebagaimana mendidihnya air dalam kuali. Orang tersebut beranggapan bahawa tiada orang lain yang azab siksaannya lebih pedih daripada azab siksaannya. Sedangkan azab siksaannya adalah paling ringan di antara mereka, iaitu penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-50 dan ke-51 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhi larangannya supaya mendapat redha dan rahmat daripada Allah, diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat serta dikurniakan ganjaran syurga. Kedua, jangan sesekali menjadi manusia yang kufur, ingkar dan derhaka kepada Allah. Ini kerana akan mengundang kemurkaan daripada Allah. Seterusnya, azab siksaan yang berat daripada Allah ditimpakan kepada manusia yang kufur, ingkar dan derhaka, sama ada di dunia maupun di akhirat ataupun kedua-duanya sekali. Ketiga, kita hendaklah membuat persediaan dalam menghadapi kematian kerana kematian itu adalah perkara yang paling dekat dengan kita. Kematian adalah pintu keluar daripada dunia sempit ini kepada kehidupan yang luas dan kekal. Maka hendaklah kita mengelakkan kehidupan selepas kematian dipenuhi dengan kesengsaraan, azab dan seksa yang pedih. Sidang pendengar yang dirahmati Allah,
Sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.